Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Kristina binti Norzali. Saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan mengenai peranan pendekatan pendidikan di sebuah institusi ke arah kelestarian. Teknologi merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan bagi penggunaan yang lebih praktikal dan efisien, manakala teknologi hijau merujuk kepada pelbagai aspek di dalam teknologi itu sendiri, di mana ia membantu mengurangkan impak manusia terhadap alam sekitar dan menjadi salah satu jalan menuju pembangunan mampan, kesamarataan sosial, murah, jimat, mesra alam dan kemampuan merupakan indikator utama bagi pembangunan teknologi hijau. Seperti namanya sendiri, iaitu teknologi hijau mempunyai satu tujuan iaitu hijau. Namun, ia tidak bermaksud berkenaan warna. Ciptaan teknologi hijau adalah satu ciptaan mersila alam yang melibatkan ciptaan cekap tenaga, kitar semula, keselamatan, kesihatan dan sumber yang boleh diperbarui dan lain-lain yang seangkatan dengannya. Ia juga menggunakan sains dan teknologi dalam usaha untuk melindungi alam sekitar. Terdapat juga pelbagai kaedah atau teknik yang digunakan yang berada dalam kategori teknologi hijau. Antaranya kimia hijau, penataan alam sekitar, bangunan hijau dan lain-lain. Kesemua kaedah atau metodologi ini harus memastikan alam sekitar kekal terpelihara. Matlamat utamanya adalah untuk menghidupkan kembali kerosakan ke atas ekosistem. Ia juga turut dikenali sebagai teknologi alam sekitar atau teknologi bersih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Hamzah bin Muhammad Jaafar dari kelas DPR 2. Seterusnya, memperkenalkan silibus teknologi hijau kepada semua institusi pendidikan di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan C3, iaitu Center for Education and Training in Renewable Energy, Energy Efficiency and Green Technology, yang telah memperkenalkan silibus teknologi hijau di peringkat sekolah menengah. Mereka telah menerapkan modul teknologi hijau di dalam subjek kimia, biologi, fizik dan sains. Usaha ini merupakan langkah yang baik untuk menyedarkan pelajar tentang kepentingan teknologi hijau dan perlu dikembangkan lagi ke institusi pendidikan tinggi. Di Politeknik Sultan Azlan Shah juga terdapat subjek teknologi hijau yang ditawarkan kepada pelajar diploma pemasaran. Dengan ini, mereka menjadi lebih peka terhadap alam sekitar dan menjaga alam sekitar ketika melakukan aktiviti pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Alfian bin Kamdan dari kelas DPR2 bernombor matriks 15 DPR 20F 1032. Baiklah, untuk cara-cara pihak institusi melakukan pendekatan ke arah kelestarian ialah pihak institusi juga boleh menyediakan tapak atau kawasan yang sesuai untuk mencipta sebuah tempat yang sesuai untuk membina kawasan yang dilitupi dengan tumbuhan hijau. Contohnya dengan membina taman eko yang penuh dengan tumbuhan hijau serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat taman tersebut ialah menggunakan bahan-bahan kita semula yang dapat memancarkan lagi ciri-ciri untuk menjaga alam sekitar dan mengelakkan pembaziran sumber. Tujuan tempat ini dibina kerana ingin memastikan majoriti dari kawasan institusi dilitupi dengan tumbuhan hijau. Serta dengan pembinaan taman ini, ianya dapat mengurangkan pembaziran sumber serta dapat membantu pihak institusi untuk mendapat pengiktirafan sebagai institusi yang mesra alam. Kesimpulannya, untuk mewujudkan cara begini, kaki tangan institusi dan pelajar juga perlu berganding bahu untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Mazlina akan menerangkan poin saya iaitu amalan 3R. Amalan 3R ini dapat mengelakkan pembaziran
dan menguruskan sampah-sampah dengan baik. Dengan itu, pencemaran yang melibatkan sampah dapat diatasi, sebagai contoh pencemaran bau, air dan sebagainya. Poin yang pertama iaitu reduce, iaitu pengurangan. Kita boleh kurangkan makanan yang dibungkus kerana polistiren yang digunakan oleh para peniaga adalah salah satu bahan yang berbahaya dan susah untuk dilupuskan. Dia di dalam polistiren tersebut mempunyai bahan yang berbahaya jika dibungkus terlalu lama. Oleh itu, para peniaga haruslah menggunakan bungkusan dalam berbentuk kertas dan sebagainya. Poin yang kedua iaitu reuse, guna semula. Kita boleh menggunakan semula botol-botol untuk menghiaskan kawasan sekitar. Sebagai contoh, menggunakan botol kaca dijadikan sebagai pasu untuk menghias bunga di atas meja atau di mana-mana. Ia merupakan salah satu inisiatif yang bagus dan boleh digunakan pakai oleh semua orang. Yang ketiga iaitu recycle, iaitu kita semula. Kita boleh mengolahkan sampah-sampah organik menjadi baja. Sebagai contoh, sampah-sampah organik ini terdiri daripada sisa-sisa makanan seperti tulang ikan, sayur yang rosak, tulang ayam dan sebagainya. Ia boleh digunakan untuk membuat baja yang sihat tanpa bahan awet yang berbahaya. Sekian, terima kasih. Cara seterusnya adalah Go Green Campaign. Go Green Campaign ni dia mendedahkan tentang isu-isu persekitaran kepada masyarakat dan pada masa yang sama untuk menanamkan kesedaran mengenai tingkah laku hijau terhadap alam sekitar. So, jika kempen ni kita buat dekat sesebuah institusi, dia dapat menarik minat orang dan membuka mata orang tentang betapa pentingnya alam sekitar dalam kehidupan. So, program ni amat bagus jika kita laksanakan di dalam institusi, terutamanya dalam pelajaran. So, bila adanya program sebegini, orang akan tahu alam sekitar tu penting dalam kehidupan seharian kita. Kebaikan-kebaikan mengadakan pendekatan ini ke arah kelestarian adalah: yang pertama, create awareness among students, iaitu mewujudkan kesedaran dalam kalangan pelajar. Pelajar akan mengintegrasikan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Contohnya, mengitar semula dan menggunakan semula. Contoh mengitar semula ialah mengitar semula kertas-kertas terpakai untuk dijadikan bahan baharu. Contohnya, kertas baharu atau cardboard. Dengan ini, kita dapat mengurangkan bahan buangan di tempat pelupusan. Contoh menggunakan semula ialah menggunakan beg yang boleh digunakan semula ketika membeli belah untuk mengurangkan penggunaan plastik. Kesannya, alam sekitar akan menjadi lebih lestari kerana berkurangnya sampah sarap di sekeliling kita. Pencemaran alam sekitar juga akan lebih berkurang kerana berkurangnya sampah sarap di sungai-sungai yang mengancam kehidupan akuatik. Yang kedua, reduce cost, iaitu mengurangkan kos. Penerapan teknologi hijau seperti penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan penggunaan sumber yang cekap dapat mengurangkan kos. Contohnya menggunakan panel solar untuk menghasilkan tenaga elektrik pada waktu siang. Jadi pada waktu siang kita boleh menggunakan
tenaga elektrik yang dibekalkan oleh panel solar. Dan pada waktu malam, kita menggunakan tenaga elektrik secara biasa. Dengan ini, kita dapat menjimatkan bil elektrik. Contoh lain ialah menggunakan tingkap luksina untuk mendapat cahaya matahari pada waktu siang. Jadi, pada waktu siang, cahaya matahari akan menembusi tingkap luksina untuk memberikan cahaya natural tanpa memerlukan sumber pencahayaan yang lain seperti lampu dan sebagainya. Ini juga dapat menjimatkan bil elektrik. Selain itu, meningkatkan kecekapan pengurusan sumber alam, di mana kita boleh mengadakan satu seminar atau kempen tentang kepentingan pengurusan sumber alam tersebut. Dengan itu, para pelajar akan membuka mata bahawa pentingnya pengurusan sumber alam yang cekap. Dengan sumber alam yang cekap, kita dapat mengelakkan sumber alam itu daripada pupus dari muka bumi. Selain itu kita dapat mengelakkan sumber alam itu tidak mencukupi pada masa akan datang. So, kita harus membuat pengurusan sumber alam itu dengan baiklah. Poin seterusnya ialah menjamin bekalan sumber alam. Kita boleh create satu aktiviti, contoh aktiviti penanaman sayur hijau, yang mana aktiviti sebegini akan para pelajar akan mengetahui cara untuk menjamin sumber alam seperti sayur hijau. Dengan berbuat demikian, kita dapat praktikkan pada masa akan datang, kerana jumlah manusia pada masa akan datang akan bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini akan menyebabkan sumber-sumber seperti berikut akan meningkat dan mencukupi pada masa akan datang. Kebaikan seterusnya adalah improve health. Teknologi hijau turut membantu pembangunan masyarakat berilmu yang mendorong ke arah mempraktikkan tenaga lestari dan cara hidup yang lebih baik. Kita boleh hidup lebih lestari jika kita menjadi seorang yang lebih celi alam sekitar, belajar daripada alam semula jadi, hidup dengan lebih sederhana dan menjadi rakyat yang aktif dalam membangunkan alam sekitar. Apabila kita mempunyai sistem yang memenuhi kriteria seperti meminimumkan degradasi kualiti persekitaran, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau CFR, ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Ia juga boleh meningkatkan kadar kesihatan manusia di suatu tempat. So, dengan benda ni, kita dapat meningkatkan kesihatan dengan lebih baik dan kita dapat menjauhkan penyakit yang berbahaya ataupun wujud dekat dalam sesuatu tempat tu. Seterusnya adalah reduce pollution. Apabila kita menjaga alam sekitar, dalam masa yang sama kita dapat mengurangkan berlakunya pencemaran di dalam sesuatu tempat. Okey, antara cara yang kita boleh untuk kurangkan berlakunya pencemaran adalah kita mengurangkan penggunaan plastik. Selepas itu kita boleh mengurangkan melakukan pembakaran terbuka, ataupun kita boleh mewartaukan hutan, atau kita boleh melakukan penanaman semula. So, benda ni kita dapat mengurangkan berlakunya pencemaran di sesuatu tempat, dan kita juga dapat mengambil oksigen yang baik dalam kehidupan. So, kita dapat menjaga kesihatan. Dengan cara yang begini, kita dapat mengurangkan berlakunya pencemaran di sesuatu tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Alfian bin Kamdan dari kelas DPR2 bernombor matriks 15 DPR 20F1032. Sebaiklah, saya akan mengupas sedikit tentang apa itu kebaikan jika kita melakukan pendekatan pendidikan di institusi terhadap kelestarian alam. Yang pertama ialah ia dapat meningkatkan kualiti alam sekitar. Ia bukan sahaja di institusi, malah ia juga di seluruh muka bumi. Contohnya, dengan melakukan penanaman semula pokok, ia sudah dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti alam. Antara contoh institusi pengajian tinggi yang sedang mengurak langkahnya ke arah kelestarian alam ialah UMS, iaitu Universiti Malaysia Sabah. Antara usaha yang mereka lakukan untuk bergerak ke arah kelestarian ialah dengan memastikan majoriti kawasan di kampusnya dilitupi dengan tumbuhan hijau. Jadi, kesan daripada penanaman semula pokok ataupun majoriti kawasan kampus tersebut dilitupi dengan tumbuhan hijau ialah kandungan oksigen di bumi akan meningkat kerana pokok merupakan pembekal utama oksigen di bumi. Selain itu, antara kebaikan pihak institusi melakukan pendekatan ke arah kelestarian ialah ia juga dapat meningkatkan produktiviti institusi serta kreativiti pelajar. Dengan penguasaan soft skill yang dimiliki oleh pelajar dilihat mampu untuk mengembangkan teknologi setia ada. Contohnya, sistem solar yang selama ini yang kita tahu hanya boleh dipasang di bumbung bangunan. So, dengan adanya soft skill yang dimiliki oleh pelajar, mereka boleh mencipta atau mengembangkan fungsi sistem solar iaitu yang kepada yang bersaiz kecil yang dapat dibawa dan diguna di mana sahaja untuk kegunaan pelajar di luar kelas. Kesannya, dengan pengembangan teknologi ini, ia dapat membantu institusi untuk meningkatkan produktiviti serta pendapatan institusi apabila teknologi tersebut dilihat mampu membuka mata perhatian orang ramai dan ianya dapat dijual serta dapat mengembangkan potensi pelajar apabila mereka berjaya untuk mengembangkan fungsi teknologi tersebut. Jadi, kesimpulan dari cara-cara dan kebaikan yang telah rakan saya sebutkan dalam usaha institusi untuk bergerak ke arah kelestarian ialah jelas bahawa kita sebagai manusia yang menggunakan sumber alam perlu sedar dengan apa yang tanggungjawab yang kita miliki. Hal ini kerana jika kita tidak menjaga alam sebaik mungkin, generasi akan datang iaitu generasi 10 tahun atau 20 tahun akan datang, mereka tidak dapat merasai nikmat alam sekitar yang baik, yang tiada pencemaran, kerosakan, pembaziran sumber. Jadi kita kesian dengan mereka yang tak dapat merasai nikmat kebaikan dari alam sekitar. Akhir kata, semua pihak tidak kira agama, bangsa, asal-usul, pangkat perlu menitik beratkan tanggungjawab penjagaan alam sekitar masing-masing ke arah kelestarian kerana ianya merupakan kurniaan Tuhan yang telah diberikan oleh kita untuk kita menggunakan, memanfaatkannya serta menjaganya.